Surah Al-Lahab, Abu Lahab, tentang Abu Lahab. Masih ingat lagi tak? Bila wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah cela, Allah lanatkan Abu Lahab akan masuk api neraka. Betul ke tidak? Tapi yang cantik di sini adalah selepas ayat itu diturunkan, Abu Lahab masih hidup 10 tahun. Maksudnya Abu Lahab boleh buktikan Quran itu bukan Allah, bukan pengarangnya. Hanya Abu Lahab kena masuk Islam saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia masuk Islam, dia masuk syurga. Allah kata dia akan masuk neraka. Kan bercanggah. Ini membuktikan Allah itu bukan pengarang Quran. Tapi perkara ini tak berlaku. Abu Lahab tak masuk Islam. Mungkin muslimin-muslimah akan kata, Bradley, dia cakap sesuatu sejarah, buat apa? Cakaplah sesuatu yang kita boleh buktikan Allah itu bukan pengarang. Okey, saya bagi ayat Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 96. Kalau kita baca ayat itu, maksud ayat itu kata, Allah kata orang Yahudi adalah manusia yang paling tamak di dunia ini. Dan mereka betul ke tak betul, hal ini terbukti. Orang Yahudi mempunyai kekayaan yang paling banyak, paling tamak di dunia ini. Kalau muslimin muslimat nak buktikan Allah itu bukan pengarang Quran, sangat senang. Lepas ini kita sama-sama pergi cari orang Yahudi yang kaya-kaya, pujuk mereka, keluarkan kekayaan mereka, dan kita agihkan kepada orang bukan Yahudi. Kalau kita dapat buat demikian, maka kita boleh buktikan Allah itu bukan pengarang Quran. Sebab Allah kata mereka tamak. Rupa-rupanya mereka tak tamak. Mereka sanggup share semua harta mereka kepada semua orang bukan Yahudi. Jangan risau muslimin muslimat, kita semua ada masa pergi pujuk orang Yahudi, ada masa sampai hari kiamat. Take your time. Kalau nak buktikan Allah tu bukan pengarang Quran, take your time pergi pujuk. Kalau tak boleh ini, saya kasih satu lagi. Dalam Quran kata orang Yahudi ini mereka tak akan berhenti cari masalah dengan kita. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 82. Saya bagi maksud saja. Betul ke tak betul? Orang Yahudi tak berhenti cari masalah dengan kita orang Islam. Sekarang ni kalau kita dapat pujuk orang Yahudi, tak mau buat hal, cakap we are brother, we are friend, tak mau buat hal, suruh mereka jangan cari masalah dengan kita orang Islam, dan suruh ekonomi, suruh fizikal, dan menyerang daripada apa-apa bentuk kawan baik untuk 10 tahun, maka kita boleh buktikan Allah itu bukan pengarang Quran. Jangan risau muslimin muslimat, kita semua ada masa sampai hari kiamat. Take your time. Pergi pujuklah nanti. Kalau itu tak boleh, kita kena baca surah Isra, surah ke-17 ayat 88. Dalam surah ini Allah cabar kita lagi. Kalau Yahudi kamu tak boleh buat, tak apa. Allah suruh kita tulis sebuah buku. Tulis sebuah buku, contohlah tulis sebuah buku macam Al-Quran, tapi tak boleh tiru daripada Quran. Level dia sama dengan Quran. Cuba tulis. Allah bagi cabaran. Write a book like the Quran. Tak boleh tak? Tak. Allah bagi discount. Surah Hud surah ke-11 ayat 13, Allah kata satu buku tak boleh, tak apa. Tulis 10 surah saja. 10 surah tak boleh kah? Surah Yunus surah ke-10 ayat 38, Allah kata satu surah. Satu surah pun tak boleh kah? Tak boleh. Dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 23-24, Allah kata tulis satu ayat macam Quran. One ayat. Satu ayat tak boleh kah? Tak betul. Dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 82, Allah kata cari satu pencanggahan dalam Quran. Kalau tak boleh tulis satu ayat macam Quran, cari satu pencanggahan dalam Quran. Maka kita boleh buktikan Allah itu bukan pengarang Quran. Cari satu saja, tak susah. Jangan risau. Muslimin muslimat semua ada masa sampai hari kiamat. Take your time. Buktikan Quran Allah itu bukan pengarang. Tak boleh kah? Nak lagi? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Kenal tak siapa itu syaitan? Kenal? Kenal ya? Tahu tak kenapa Allah laknatkan syaitan? Sebab apa? Derhaka. Tapi sebelum saya jawab soalan ini, setuju tak Allah itu Tuhan yang maha adil? Disebut dalam Quran dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 40. Allah itu Tuhan yang maha adil. Kalau syaitan derhaka, Allah laknatkan dia. Kita manusia, kita pernah derhaka tak? Pernah? Maka kita semua juga kena dilaknat masuk neraka. Sebab Allah itu Tuhan yang maha adil. Betul tak? So, disebabkan derhaka ke? Mari. Saya tahu banyak sebab orang akan bagi, tapi tak banyak orang tahu sebab yang sebenar. Kita akan kata dia ingkar lah, dia sombong lah, bla bla bla. Kita pernah ingkar tak? Kita pernah sombong tak? Pernah tak kita tak taat kepada Allah? Apa sebab Allah laknatkan syaitan? Ni Brother Lee ni tak ada barang lain, bincang barang macam ni. Apa sebab sebenar? Sebab yang sebenar adalah tadi poin itu betul kan? Poin itu betul. Poin yang tadi yang bagi semua betul. Hanya tambahan satu perkara saja. Memang mereka ingkar, mereka sombong, mereka dan sebagainya. Saya setuju. Satu lagi yang penting, sebab Allah tahu sifat golongan syaitan ini, iaitu mereka tidak akan bertaubat. Sebab itulah Allah laknatkan mereka. Kita manusia, kita boleh bertaubat, tapi golongan ini tidak akan bertaubat. Kenapa Allah tahu? Sebab Allah adalah pencipta. Dia tahu apa yang telah berlaku, sedang berlaku, apa yang akan berlaku. Dia tahu sampai hari kiamat pun mereka tidak akan bertaubat. Sebab itu Allah laknatkan syaitan. Kalau muslimin muslimat tak puas hati, nak buktikan Allah tu bukan pengarang Quran, no problem. Lepas ini kita ada masa sampai hari kiamat, kita pergi pujuk syaitan supaya bertaubat kepada Allah. Maka kita boleh buktikan Allah tu bukan pengarang Quran. Okey tak? Lepas ni kita sama-sama pergi pujuk. Kan syaitan ni kan iblis dan bergolongan jin kan. Dia boleh bertaubat punya, tapi mereka tidak akan bertaubat sebab sifat mereka tak nak bertaubat. Allah tahu, sebab Allah laknatkan mereka. Ini kata akhir sekali surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. Masuk ayat ini, Allah yang menurunkan Quran dan Allah yang akan memelihara Quran. Tak ada sesiapa manusia di dunia ini boleh destroy Quran. Tak mungkin. Persoalan saya, cabaran-cabaran yang saya bagi ini, adakah ini cara manusia tulis buku? Tadi kita setuju tak mungkin manusia tidak akan tulis begitu. Cara pertama, step pertama saya buktikan Quran itu Allah yang pengarang sebenar. Kalau kita tak boleh terima, kita buktikan Allah itu bukan pengarang. Pilihlah mana satu yang kamu suka. Jangan risau, kita ada masa sampai hari kiamat. Take your time. So tajuk ini terbukti tak Quran sekarang benar, Allah tu benar-benar pengarang Quran? So itu sajalah untuk perbincangan pagi ini, sebab memang sangat besar tajuk, dan insya-Allah buku ini akan ada dalam pasaran bulan depan. Kalau ada peluang dapatkan buku ini ditulis secara ilmiah, bukan saya, guru saya yang tulis. Dan buku ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu, sebab nak pastikan orang Melayu semua boleh membuktikan Quran itu daripada Allah. Dan buku itu setebal begini, tak tebal sangat, tetapi 50% daripada buku itu adalah nota kaki, fakta, bukti, dalil. Nah, hadis yang digunakan majoriti adalah hadis mutawatir. Dan ini buku yang sangat penting sebagai seorang Islam, kita kena tahu. Ada tak soalan lagi? Siapa-siapa nak tanya soalan? Perlukan penjelasan? Satu lagi. Ada lagi tak? Saya tengok sekali, satu orang saja. Tak ada dua orang saja. Perempuan? Tak ada. Lelaki? Seorang saja. Okey, kita ambil satu soalan, lepas ni kita habis. Silakan. Saya tak dapat dengar.
Pasti. Ada logat Quraisy. Yes. Saya tak dapat dengar belakangnya. Boleh dengar depan tak? Kita tekan mic kan? Supaya orang semua boleh dengar dan saya boleh jawab insyaAllah. Okay, soalan saya tadi, Ustaz ada mengatakan Al-Quran diturunkan dalam logat Quraisy. Tapi saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang. Ada banyak kiraat. Adakah kiraat, maksud cara baca berbeza-beza? Cuba Ustaz jelaskan untuk lebih pemahaman sikit. Dia beza tu daripada sudut lagu, bukan daripada sudut logat. Logat semua sama. Beza daripada sudut lagu saja. Logat semua dalam logat Quraisy. Sebab itulah Quran yang kita ada hari ini, original tu tak ada baris. Yang kita punya ada baris untuk membantu orang yang bukan Arab supaya tahu baca dan bersudut mengikut logat Quraisy. Orang Arab tak perlu, sebab dia tahu bahasanya. Macam contohlah di Malaysia, kalau saya bahasa Melayu, kalau saya tulis YG, faham tak apa itu? Yang tetap daripada DPD, contohnya lah, faham ya? Tapi kita orang Malaysia boleh faham lah, tapi orang Malaysia tahu tak? Dia tak boleh baca dah. Tanpa A-E-I-O-U dia pening. So, yang bezanya bukan daripada sudut bacaan. Pronunciation tu, bacaan tu sama, hanya mungkin lagu, irama tu berbeza-beza. Bukan daripada sudut bacaan. Semua ikut logat Quraisy. Satu dunia pertandingan, mana ada logat lain? Adakah? Selalu kita ada pertandingan semua dalam logat Quraisy. Okey. Harap doa soalan tadi. Saya rasa cukuplah. Muslimin muslimat, kalau ada peluang ya lain kali sini tak ada, boleh letak LCD projector ke? Kalau ada peluang lain kali, saya akan bagi perbandingan agama. Saya akan tunjukkan PowerPoint macam banyak-banyak tajuk-tajuk yang memang insyaAllah saya harap menariklah. Dan sebab muslimin muslimat boleh dapat idea tentang macam mana boleh belajar perbandingan agama untuk berdakwah. Tapi sebelum saya akhir, ada bawa beberapa buah buku di sini. Saya tak jelaskan lah. So dia kata siapa-siapa yang minat nak dapatkan buku ni untuk dijual ya. Okey, nanti boleh jumpa di luar ke dan sebagainya. Dan buku ni sangat bagus untuk ditulis secara ilmiah, sangat bagus untuk kita baca dan untuk sampaikan. Dia bukan untuk ilmu saja, tapi baca, sampaikan. Dia ajar teknik-teknik, cara-cara menjawab soalan, berhujah dan sebagainya. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini. Dan sepanjang penyampaian saya, sekiranya terkasar bahasa, saya minta maaf. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang pada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.